Hai dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tentang produk barangan Sabah. Kita tahu bahwa sebilangan besar barangan Malaysia diimport dan dipasarkan di pasaran antarabangsa. Produk buatan Malaysia mampu berkembang ke peringkat antarabangsa. Hal ini kerana barangan ini berkualiti tinggi kerana menggunakan bahan-bahan tempatan yang berkualiti. Tidak kurangnya juga dengan produk barangan Sabah. Produk barangan Sabah juga mempunyai keistimewaan dan keunikannya yang tersendiri kerana ia melambangkan identiti negeri Sabah itu sendiri. Bukan itu sahaja, ia juga mendatangkan banyak faedah kepada hasil negeri Sabah dari segi ekonomi. Kumpulan kami memilih produk Sabah iaitu sos Tabasco. Sos ini diperbuat daripada cili memporok yang berasal dari Kunak, Sabah. Sos ini mula diperkenalkan pada 28 Mei 2021 oleh Datuk Joseph Ambrose Lee yang merupakan pengasas sos Tabasco ini. Sos ini juga merupakan keluaran syarikat Syukuban iaitu restoran makanan segera yang begitu popular di Borneo. Sos ini mempunyai dua jenis perisa iaitu original dan pedas manis. Objektif kumpulan kami adalah untuk memperkenalkan lagi sos Tabasco kepada peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Kedua, wujudkan dan meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kualiti produk dan perkhidmatan buatan Malaysia. Dan yang ketiga adalah untuk membantu pengusaha tempatan meluaskan jaringan pemasaran mereka dengan meningkatkan lagi permintaan tempatan. Sebab kami memilih produk ini kerana ia kurang mendapat sambutan penduduk tempatan disebabkan kekurangan pengiklanan dan promosi. Kami juga ingin memperkenalkan bahawa pengusaha tempatan Sabah juga mampu untuk mengeluarkan produk bertaraf antarabangsa ini. Bukan itu sahaja, produk ini boleh meningkatkan lagi ekonomi negeri Sabah. Akhir sekali, kami memilih sos ini kerana ia sangat sesuai dengan cita rasa rakyat tempatan. Sos cili Tabasco mempunyai kepentingan yang tersendiri. Terdapat 5 kepentingan sos cili Tabasco, iaitu kaya dengan sumber vitamin, sebagai antibiotik, kelancaran peredaran darah dan mengatasi penyakit, perangsang untuk menyenangkan fikiran dan jiwa, serta sebagai daya pemikat selera. Kepentingan sos cili Tabasco yang pertama ialah sos Tabasco kaya dengan sumber vitamin. Bahan utama yang terdapat dalam sos Tabasco merupakan sejenis sayuran yang kaya dengan pelbagai jenis vitamin seperti vitamin A, B, C, dan E. Vitamin C terdapat dalam cili adalah lebih tinggi berbanding buah oren. Produk sos cili Tabasco amat bermanfaat dalam penjagaan kulit. Kepentingan yang kedua ialah sebagai antibiotik. Sos cili Tabasco masih mengekalkan fungsi cili sebenar iaitu sebagai antibiotik walaupun sudah diproses. Cili mengandungi capsaicin yang merupakan kandungan yang memberikan rasa pedas serta mempunyai ciri-ciri antibiotik dan anti radang. Capsaicin juga bertindak sebagai ejen pelindung yang membantu dalam melawan penyakit, ulcer serta sebagainya. Kelancaran peredaran darah dan mengatasi penyakit juga salah satu kepentingan sos cili Tabasco. Pengambilan cili dalam berbagai bentuk seperti cecair atau pepejal akan dapat meningkatkan peredaran darah serta mengurangkan risiko serangan penyakit jantung dan stroke. Ia juga mampu mengatasi sakit kerongkong dan mencegah penyakit darah beku, trombosis. Bukan itu sahaja, kepentingan sos cili Tabasco juga ialah sebagai perangsang untuk menyenangkan fikiran dan jiwa. Hal ini demikian kerana rasa pedas akan sentiasa menjadi perangsang untuk memberikan kepuasan dan kenikmatan kepada individu yang menikmatinya. Makanan yang pedas akan merangsang otak untuk merembeskan hormon endorfin. Yang terakhir ialah sebagai daya pemikat selera. Sos merupakan sebuah elemen yang penting dalam menjadi penambah rasa bagi sesuatu jenis makanan. Sos cili Tabasco menggunakan bahan-bahan yang segar yang akan membangkitkan selera makan individu. Ia turut mempunyai keunikan rasa yang tersendiri berbanding dengan sos jenama lain. Kriteria produk yang akan dibahaskan ada 5, iaitu pembungkusan produk, promosi, pengiklanan, harga, serta sasaran pelanggan. Aspek pembungkusan adalah salah satu faktor utama untuk menarik pelanggan. Pembungkusan yang menarik akan menjadikan pengguna tertarik untuk memilih produk yang dipasarkan. Sos cili Tabasco mempunyai pembungkusan yang tersendiri, iaitu ia akan disimpan di dalam botol plastik yang spesifik dan bersaiz 80 ml. Hal ini bagi menjamin kualiti dan keunikan rasa sos cili tersebut. Setiap label pembungkusan sos cili Tabasco juga akan disertakan dengan maklumat pemakanan,
dan senarai bahan yang terdapat dalam sos cili tersebut. Perkataan kunak juga dipaparkan pada label pembungkusan bagi memperkenalkan kepada orang ramai bahawa sos Tabasco merupakan salah satu hasil keluaran tempatan. Penggunaan warna jingga dan merah juga digunakan sebagai simbolik kepedasan yang ada pada sos cili tersebut. Promosi juga merupakan salah satu kriteria bagi produk sos cili Tabasco. Promosi merupakan kaedah yang digunakan untuk memberitahu dan memujuk pengguna untuk membeli sesuatu jenis produk. Bagi memasarkan Tabasco, penggunaan berbagai cara promosi amat diambil kira bagi memperkenalkan sos ini kepada khalayak ramai. Promosi yang dilakukan juga adalah melalui media cetak dan media elektronik. Syarikat ini telah mengadakan pelancaran secara langsung melalui Facebook Tabasco untuk memasarkan produk mereka. Kaedah promosi yang digunakan juga adalah pelanggan berpeluang untuk memenangi cabutan bertuah yang bernilai sehingga RM2,000 serta beberapa jenis voucher. Perkara ini merupakan salah satu kaedah untuk memperkembangkan produk mereka. Kriteria yang ketiga ialah pengiklanan. Pengiklanan adalah segala bentuk komunikasi atau tawaran yang ditujukan kepada sesebuah kelompok sasaran dengan tujuan untuk mempromosikan atau menjual suatu jenis produk. Syarikat Sugar Bun mengambil berbagai inisiatif untuk melakukan pengiklanan bagi produk ini. Kaedah pengiklanan yang digunakan termasuklah melalui laman web serta media sosial. Tabasco diiklankan di media sosial seperti Facebook, Instagram, serta laman web yang tersendiri iaitu www.tabasco.com. Kaedah pemvideoan juga digunakan dalam mengiklankan produk mereka. Pembuatan video dilakukan dengan menitikberatkan penggunaan grafik dan pemilihan audio yang menarik. Harga juga merupakan salah satu kriteria produk. Harga dalam konsep ekonomi adalah nilai sesuatu barang yang dikenakan kepada pembeli dengan kiraan mata wang. Harga bagi penjualan produk adalah berbeza ekoran daripada kualiti, kuantiti, saiz, dan sebagainya. Penetapan harga berdasarkan komponen dalaman yang telah diambil kira seperti harga bahan mentah, kos pengeluaran, kos pembungkusan, dan sebagainya. Penetapan harga sos cili Tabasco adalah antara RM10.80 sehingga RM12.50. Harga yang berbeza adalah dipengaruhi oleh persekitaran serta kos pengangkutan. Kriteria yang terakhir ialah sasaran pelanggan. Sasaran pelanggan merupakan perkara yang penting dalam menentukan keberhasilan produk. Mengenal pasti sasaran pelanggan merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan pemasaran sesuatu produk. Sasaran pelanggan biasanya daripada kumpulan individu yang mempunyai ciri tersendiri dan sesuai dalam menggunakan produk yang dihasilkan. Sasaran pelanggan yang telah dikenal pasti bagi syarikat ini biasanya golongan wanita serta pengusaha-pengusaha restoran. Faktor persekitaran juga dititikberatkan untuk menganalisis sasaran yang ditetapkan. Persekitaran yang umum serta luas dan mempunyai hubungan tidak langsung dengan perniagaan akan mempengaruhi jumlah sasaran pelanggan yang telah ditargetkan. Seterusnya kita masuk bagian cabaran yang dihadapi oleh syarikat pengeluar sos Tabasco dalam memasarkan ataupun memajukan syarikat mereka, yaitu salah satunya cabaran dari aspek keuangan. Aspek keuangan ini tidak lari lagi salah satu aspek utama usahawan dalam memajukan produk mereka, yaitu merangkumi masalah modal, masalah aliran tunai, masalah budget, masalah bayaran masuk, masalah pengurusan akaun, masalah pengurusan hutang, dan kos-kos operasi syarikat, serta kos-kos tambahan, dan lain-lain. Selain itu, cabaran kedua adalah cabaran dalam persaingan. Sudah tentunya terdapat jenis perniagaan yang sama yang dijalankan oleh beberapa orang individu, sehingga mewujudkan persaingan. Perkara ini menyulitkan usahawan untuk memajukan dan menarik minat pelanggan mereka. Belum lagi termasuk dalam teknik kotor ataupun jalan pintas yang digunakan oleh peniaga untuk memajukan perniagaan mereka. Cabaran yang seterusnya adalah melibatkan sistem perniagaan. Untuk pengetahuan umum, perniagaan yang berjaya adalah perniagaan yang sistematik. Dua faktor yang mendorong kepada perniagaan sistematik yaitu faktor pengurusan dalaman melibatkan pekerja, keuangan, dokumen-dokumen syarikat, dan lokasi perniagaan. Seterusnya faktor kedua adalah melibatkan faktor sistem jaringan, yaitu pentingnya networking dalam sesebuah syarikat untuk menyokong produk mereka. Cabaran yang seterusnya adalah dalam aspek yang melibatkan pertumbuhan syarikat. Kadang-kadang bila kita lihat sesebuah perniagaan itu telah berjalankan setelah tempoh yang tertentu, kita akan dapati bahwa
ia sukar untuk mengembangkan perniagaan tersebut kepada suatu tahap yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kita dapat lihat seperti perniagaan Datuk Alif Syukri, di mana pada awalnya beliau menjalankan cabaran yang seterusnya dalam melibatkan aspek emosi, yaitu yang bersifat pribadi, melibatkan usahawan itu sendiri, di mana yang kita tahu setiap usahawan mempunyai semangat keusahawanan dan bersikap profesionalisme yang tinggi. Namun begitu, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai perasaan dan emosi. Hal ini menyebabkan masalah-masalah seperti rugi teruk, tidak pelanggan, untung sedikit, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mulailah seorang usahawan itu hilang semangat dan tidak motivasi untuk meneruskan perniagaan mereka. Cabaran yang terakhir adalah produk tidak dikenali oleh orang ramai. Perkara ini karena teknik maupun pemasaran produk sos Tabasco yang kurang. Perkara ini juga menyebabkan kurangnya pelabur yang melabur ke dalam syarikat pengeluar sos Tabasco. Jadi perkara ini menjadi cabaran kepada pengurus syarikat sos Tabasco sendiri. Seterusnya kita masuk bagian cabaran yang dihadapi oleh syarikat pengeluar sos Tabasco dalam memasarkan ataupun memajukan syarikat mereka. Itu salah satunya cabaran dari aspek keuangan. Aspek keuangan ini tidak lari lagi salah satu aspek utama usahawan dalam memajukan produk mereka, yaitu merangkumi masalah modal, masalah aliran tunai, masalah budget, masalah bayaran masuk, masalah pengurusan akaun, masalah pengurusan hutang, dan kos-kos operasi syarikat, serta kos-kos tambahan, dan lain-lain. Selain itu, cabaran kedua adalah cabaran dalam persaingan. Sudah tentunya terdapat jenis perniagaan yang sama yang dijalankan oleh beberapa orang individu, sehingga mewujudkan persaingan. Perkara ini menyebabkan usahawan untuk memajukan dan menarik minat pelanggan mereka. Belum lagi termasuk dalam teknik kotor ataupun jalan pintas yang digunakan oleh peniaga untuk memajukan perniagaan mereka. Cabaran yang seterusnya adalah melibatkan sistem perniagaan. Untuk pengetahuan umum, perniagaan yang berjaya adalah perniagaan yang sistematik. Dua faktor yang mendorong kepada perniagaan sistematik yaitu faktor pengurusan dalaman, melibatkan pekerja, keuangan, dokumen-dokumen syarikat, dan lokasi perniagaan. Selanjutnya faktor kedua adalah melibatkan faktor sistem jaringan, yaitu pentingnya networking dalam sesebuah syarikat untuk menyokong produk mereka. Cabaran yang seterusnya adalah dalam aspek yang melibatkan pertumbuhan syarikat. Kadang-kadang bila kita lihat sesebuah perniagaan itu telah berjalankan setelah poin tertentu, kita akan dapati bahwa ia sukar untuk mengembangkan perniagaan tersebut kepada suatu tahap yang lebih tinggi dari sebelumnya. Kalau kita dapat lihat seperti perniagaan Datuk Alif Syukri, di mana pada awalnya beliau menjalankan cabaran yang seterusnya dalam melibatkan aspek emosi, yaitu yang bersifat pribadi, melibatkan usahawan itu sendiri, di mana yang kita tahu setiap usahawan mempunyai semangat keusahawanan dan bersikap profesionalisme yang tinggi. Namun begitu, mereka tetap manusia biasa yang mempunyai perasaan dan emosi. Hal ini menyebabkan masalah-masalah seperti rugi teruk, tidak pelanggan, untung sedikit, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan mulailah seorang usahawan itu hilang semangat dan tidak motivasi untuk meneruskan perniagaan mereka. Cabaran yang terakhir adalah produk tidak dikenali oleh orang ramai. Perkara ini karena teknik maupun pemasaran produk sos Tabasco yang kurang. Perkara ini juga menyebabkan kurangnya pelabur yang melabur ke dalam syarikat pengeluar sos Tabasco. Jadi perkara ini menjadi cabaran kepada pengurus syarikat sos Tabasco sendiri. Seterusnya kita beralih kepada langkah mengatasi cabaran yang dihadapi. Sudah tentunya setiap rintangan, masalah, dan cabaran mempunyai jalan penyelesaiannya yang tersendiri. Salah satu langkah mengatasi cabaran yang pertama yaitu pengusaha perlulah melengkapkan diri dengan ilmu pengurusan keuangan dengan secukupnya. Contohnya bijak dalam menguruskan hal keuangan pribadi dan keuangan perniagaan. Pengusaha juga perlulah mendapatkan bantuan mereka yang pakar dalam pengurusan keuangan. Juga perlulah memastikan pendapatan dan untung, mengatasi kos dan hutang perniagaan. Selain itu, langkah untuk mengatasi cabaran yang seterusnya adalah cabaran kedua, yaitu dari aspek persaingan. Kita sebagai peniaga perlulah mengamalkan persaingan sehat, bukannya melalui jalan pintas dan kotor, kerana ia bukan sahaja menyalahi undang-undang, malahan menyalahi etika. Dan ia tidak juga kekal lama, serta boleh mencalarkan imej dan reputasi syarikat itu sendiri. Oleh itu, usahawan hendaklah bijak melakukan strategi pemasaran yang betul. Contohnya, pasarkan perniagaan, ikut kumpulan sasaran, tekankan kepada penjenamaan perniagaan, dan fikirkan perkara unik yang boleh menjadi kunci dalam menyelahkan lagi perniagaan tersebut. Seterusnya, bagi mengatasi cabaran ketiga yaitu melibatkan sistem perniagaan adalah dengan mewujudkan sistem pengurusan dalaman syarikat yang teratur, mudah diikuti, dan mesra pekerja. Pastikan juga dokumentasi dan pengurusan keuangan adalah sistematik. Usahawan juga perlu berusaha mendapatkan lokasi perniagaan yang sesuai serta menguruskan perkara yang berkaitan
kumpulan atau persatuan yang melibatkan para peniaga untuk bina networking. Di samping menjalani atau mengikuti juga seminar perniagaan kerana ia adalah bagus untuk membina networking. Mengatasi cabaran yang selanjutnya iaitu cabaran yang melibatkan pertumbuhan syarikat adalah dengan mempelbagaikan portfolio perniagaan, iaitu jangan menumpukan hanya satu sahaja cabang perniagaan. Lakukan kajian jenis perniagaan baharu yang sesuai untuk dilakukan. Seterusnya melaburkan keuntungan bagi menumbuhkan perniagaan baharu itu. Pastikan juga perniagaan utama iaitu perniagaan SOS Sabasco ini adalah saling bergantung ataupun menyokong antara satu sama lain. Langkah mengatasi cabaran yang kelima iaitu cabaran dari aspek emosi adalah seorang usahawan itu hendaklah mengosongkan minda buat seketika. Kaji semula niat dan matlamat utama menubuhkan perniagaan tersebut. Jika diiringi dengan tujuan yang betul, pasti akan memberi kekuatan dan dapat meneruskan lagi perniagaan tersebut. Malahan peniaga hendaklah ataupun usahawan hendaklah merapatkan diri dengan insan-insan yang positif dan berpengalaman. Di samping mengambil inspirasi dari kisah ataupun aura positif mereka. Peniaga juga sepatutnya hendaklah menghadiri kelas atau seminar perniagaan kerana di sana banyak elemen ataupun unsur motivasi yang boleh membantu mereka. Untuk mengatasi cabaran yang terakhir adalah dengan menggunakan media elektronik sebagai platform untuk meluaskan lagi pasaran supaya lebih dikenali terutamanya oleh penduduk tempatan. Kerana pada zaman sekarang kalau kita dapat lihat penuh dengan kemodenan di mana media elektronik adalah amat penting dalam aktiviti seharian masyarakat. Contohnya menggunakan telefon pintar, televisyen, radio, surat kabar dan seumpamanya untuk melakukan sebarang pengiklanan maupun promosi untuk produk yang ingin diperluaskan. Iklan SOS Sabasco. Kenapa iklan SOS Sabasco dihasilkan adalah untuk membantu produk tersebut berkembang dan menjadi pilihan ramai masyarakat. Iklan SOS Sabasco juga dihasilkan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi syarikat, khususnya pengeluar produk SOS Sabasco untuk menampung permintaan ramai Sabasco daripada masyarakat. Iklan SOS Sabasco juga dihasilkan untuk menyebarkan produk tersebut untuk diketahui ramai oleh masyarakat. Message utama iklan adalah, iklan dibuat membantu syarikat untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk ke Sabasco. Message iklan juga adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap produk tersebut sekaligus akan membuatkan masyarakat membelinya. Message iklan juga ingin menyampaikan sesuatu maklumat yang ada pada barangan tersebut sehingga masyarakat teringin membeli produk yang diiklankan. Message iklan dapat membantu syarikat untuk menarik perhatian masyarakat untuk membeli produk Sabasco. Aspek-aspek komunikasi yang digunakan dalam mengiklankan produk adalah komunikasi lisan dan komunikasi bukan lisan, di mana komunikasi lisan memerlukan bahasa dan maksud dalam menyampaikan sesuatu pesan, manakala komunikasi bukan lisan menggunakan pendekatan komunikasi anggota badan, ekspresi muka, emosi, dan sebagainya. Manakala komunikasi antara budaya adalah komunikasi antara budaya memerlukan individu memahami cara dan penerimaan orang lain terhadap maklumat. Komunikasi pembujukan pula ialah kelebihan komunikasi pembujukan adalah mampu mempengaruhi emosi dan perasaan penerima maklumat. Komunikasi massa adalah individu dan identiti yang menyampaikan atau bertukar maklumat kepada skala yang lebih besar atau luas secara serentak melalui media massa. Komunikasi interpersonal ialah proses pribadi menyelaraskan makna sekurang-kurangnya antara dua orang dalam situasi yang membolehkan peluang bersama untuk bercakap dan mendengar. Secara rumusan, produk Sabasco mempunyai pengaruh yang tersendiri, khususnya kepada penggemarnya. Oleh itu, semua pihak haruslah bekerja sama dalam meningkatkan lagi penyebaran produk Sabasco agar mampu diketahui seluruh masyarakat maupun negara luar.